What keeps you awake at night? What are your hopes and dreams? What if you could plan your life better? At Philip Capital, we understand every client is unique. Your financial needs evolve over time. An Asian integrated financial house with global operations. We are well versed to address your needs and make your investment journey smoother. Our humble beginnings as a broker in Singapore began in 1975. Today, with more than 5,000 employees across the globe, we serve retail and high net worth individuals, family offices, corporate and institutional customers. Over 1 million clients entrust Philip Capital with more than US $35 billion in assets under management. Philip Capital was the first to bring online trading platform Poems to Singapore retail investors in 1996. Today, with our wide range of trading platforms and mobile apps, including Poems 2.0, you can trade conveniently and gain leveraged access to global futures, forex, and bullion. As a strong proponent for investor education, we strive to keep you informed through research reports and charting tools. Seminars and webinars are also regularly held to promote financial literacy. At Philip Capital, we also empower you to monitor your portfolio with MyWealth app. If you lack time to self-monitor, tap on the investment expertise of our professional portfolio managers. Our financial advisors will advise you on investment instruments such as equities or mutual funds available across our network offices. Besides investment goals, you may have protection and saving needs. We offer regular savings plans and a wide range of insurance products to protect you and your loved ones. We can also cater to your estate needs in local and international properties through our property consultancy arm. At Philip Capital, we believe in thinking global and acting local. Our Philip Investor Centres and branches across our network offices are strategically located to offer you a one-stop solution to all your financial needs. We provide solutions with API capabilities, online trading, wealth management platform solutions to over 100 financial institutions across the Asia-Pacific region, enabling our B2B partners and their clients the convenience to trade global markets seamlessly. We also provide advisory solutions on corporate finance matters, such as IPO, mezzanine financing, and corporate restructuring. With over 45 years of expertise and growth, fueled by our clients' trust, Philip Capital has grown into an integrated financial house with a growing global presence. We seek to continue to listen, understand, and to make your investment journey smoother. We are your partner in finance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan anda dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga yang tercinta. Okey, Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi perkongsian saya berkenaan dengan cara mudah untuk melabur saham. Dan insya-Allah hari ini merupakan hari terakhir perkongsian berkenaan dengan pelaburan ini. Dan seperti biasa, kepada yang join, thank you so much. Dan kepada yang baru join, so please do share this video, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka mendapat pengetahuan ataupun pendedahan berkenaan dengan servis ataupun produk yang kita tawarkan ini, insya-Allah. So dan juga kepada mungkin yang terlepas dua episod ataupun dua acara kita sebelum ini, anda boleh tonton kembali. Saya dah compilekan di YouTube channel saya, boleh type nama saya dan insya-Allah anda akan nampak saya punya page, saya punya channel, dan anda boleh go through the first part, second part, dan juga mungkin nak recall balik the third part, anda boleh tonton kembali di YouTube. So sekarang dah mudah, alhamdulillah, kita ada teknologi, so kita manfaatkan teknologi dengan sebaiknya. So sebagai introduction, mungkin ada yang baru join, yang tak sempat join kita masa edisi pertama dan juga edisi kedua.
izinkan saya sekali lagi untuk memperkenalkan diri saya. Okay, nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Currently saya merupakan affiliate syariah registered financial planner bersama dengan MFPC. Okay, dan currently saya mempunyai dua jenis lesen. Okay, so yang lesen yang pertama adalah yang dikenali sebagai FPMR yang saya ambil bersama dengan SIDC, dan yang kedua merupakan lesen unit trust yang saya ambil bersama dengan FIMM. Okay, so itu dua jenis lesen yang currently saya miliki. Dan ketika kini saya merupakan premium advisor di The Sophisticated Investor Group ataupun short form dikenali sebagai TSI. Okay, so TSI Group ataupun nama panjangnya kita panggil The Sophisticated Investor. Dan saya juga merupakan financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad dan juga sebagai senior marketing representative 2 di Philips Capital Management Sdn Bhd. Okay, so itu beberapa latar belakang saya, dan alhamdulillah so far untuk tahun 2021 ini antara beberapa pencapaian saya yang saya alhamdulillah mungkin atas doa anda semua dan juga sokongan anda semua, saya merupakan $1 million producer MDP bagi tahun 2021. Pada masa yang sama saya juga merupakan top producer untuk TSI Group bagi beberapa bulan berturut-turut, bermula daripada bulan Mei, Jun, Julai dan juga Ogos untuk dua jenis kategori, iaitu yang pertama PMA ataupun nama panjangnya Private Managed Account, dan satu lagi di bawah kategori PMAT. Alright, so hopefully kepada yang sebelum ini tak kenal saya, kini dah berkenalan sedikit dengan saya. Okay, so mungkin kalau nak kenal dengan lebih rapat, kita boleh having online meeting ataupun kita boleh jumpa face to face over a cup of coffee. Boleh juga, tak ada masalah, insyaAllah. Okay, so kita sambung kepada bahagian yang kita stop pada part nombor 2 hari tu, iaitu kita dah go through berkenaan dengan objektif pelaburan, kita dah go through berkenaan dengan perbezaan private mandate dan juga unit trust, apa kelebihan-kelebihan private mandate, bagaimana selection of kriteria pemilihan saham dalam private mandate, kemudian strategi yang digunakan, kemudian beberapa jenis produk yang ditawarkan ataupun servis yang ditawarkan di Philips Capital. Okay, so private mandates di Philips Capital ni, apa yang special sedikit adalah kita ada pelbagai jenis mandates yang kita panggil mandates ataupun orang biasa panggil produk, tapi it's not really a product lah, because apa yang kita tawarkan sebenarnya ialah servis. Okay, servis pelaburan. Di Philips Capital, seperti yang saya mention dalam video yang kedua, kita ada blue chip stocks, kita ada opportunity stocks. Opportunity stock ni adalah untuk stocks yang dalam kategori small and medium caps. So kita namakan sebagai opportunity, which is more on the growth aspect of dalam pilihan stocks tu. Kemudian kita ada juga untuk dividend enhance, kita ada juga untuk global stocks. Okay, so bukan hanya di Malaysia, tapi kita ada juga untuk servis pelaburan saham di luar negara. So bukan setakat di bursa. Kalau siapa yang berminat untuk overseas pun kita ada servis tersebut. Dan satu lagi, of course, on top of saham Malaysia, saham global, kita ada juga unit trust. Okay, so nanti saya akan detailskan penjelasan berkenaan dengan unit trust. Kenapa ada juga unit trust dalam private mandate. Alright, so kita go through one by one berkenaan dengan servis yang ada. Okay, so sebenarnya banyak kategori ataupun mandates yang ditawarkan di bawah PCM ataupun Philips Capital Management. Yang pertama, kita boleh pecahkan dia kepada dua kategori, iaitu kategori daripada modal. Okay, sebab melabur ni perlukan kepada capital ataupun perlukan kepada modal. So di Philips Capital, jika anda nak melabur bersama dengan Philips Capital di bawah private mandates, kita ada dua cara, dua option. Kerana di Philips Capital kita special sikit, anda boleh sebenarnya menggunakan akaun satu EPF anda untuk melabur dalam saham. Okay, so saya ulang sekali lagi. Sebenarnya anda boleh menggunakan
EPF akaun satu anda untuk melabur dalam saham. Okay, so mungkin sebelum ni ramai yang tak tahu ataupun tak pernah dengar berkenaan dengan perkara ini. Sebab tu saya ulang 2 kali. Sebab ramai lagi sebenarnya bila saya jumpa di luar, sebenarnya mereka tak tahu. Tapi sebenarnya servis ni dah lama di Malaysia. Sayang kan? Dah lama sebenarnya dah ada di Malaysia yang mana anda boleh keluarkan, bukan semualah, part of your punya akaun satu tu untuk melabur di dalam saham. Bukan hanya dalam unit trust. Okay, so sebelum ni mungkin orang commonly known, okay, EPF akaun satu boleh keluar tapi untuk melabur dalam unit trust saja. Tapi sebenarnya tak. Anda boleh keluarkan dan anda boleh laburkan di dalam saham. Okay, so saham, cuma saham apa yang anda laburkan hanyalah saham di dalam Malaysia sahaja. Okay, so far yang EPF allow, anda boleh labur dalam saham tapi untuk local stocks only. Itu limitation dia. Tapi still anda boleh laburkan di dalam direct stock. Ini bukan unit trust. This is purely on the stocks. Kita beli saham di Bursa Malaysia. Okay. So beberapa jenis kategori saham yang anda boleh labur melalui private mandates di Phillip Capital. Kita bahagikan mengikut kategori tadi. Yang pertama ialah opportunity. Okay, opportunity yang maksud mandate tersebut, fund manager bila dia select stocks untuk anda, dipilihkan saham-saham untuk portfolio anda nanti, dia hanya akan pilih daripada kategori. Opportunity ni ialah untuk kategori yang pertama small cap company, dan yang kedua adalah medium cap company. Okay, so small and medium caps company, which is kita tahu harga normally small and medium cap ni dalam range RM1, ada yang mungkin 50 sen, ada yang RM2, RM3 macam tu, that kind of range lah. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada market capitalization. Okay, so ada dalam blue chip, mostly dia masuk dalam small and medium caps lah. Okay, so itu kategori yang pertama, small and medium caps. Dan yang kedua adalah kategori blue chips. Okay, so blue chip stocks meaning company-company yang memiliki high market capitalizations di Bursa Malaysia. Okay, so yang dalam indeks tu lah. Dalam indeks KLCI kita tu sebenarnya ada 30 syarikat yang terbesar dari segi market capitalization mereka. Market cap ni macam mana kira dia? Kalau roughly kira harga saham tersebut anda dapatkan dengan numbers of shares. So of course market cap ni sebenarnya setiap hari akan berubah. Dan juga sebab itu kita tengok company the KLCI constituent tu yang 30 tu dia akan berubah-ubah. Ada yang akan masuk, ada yang akan keluar, mengikut dia punya size company tersebut, market cap tersebut. So dalam mandates blue chip, the stock selection yang fund manager akan buat untuk portfolio anda nanti adalah daripada kategori blue chip saja. So daripada 30 tu, so dia akan pilih, of course kalau anda buka akaun syariah, kalau buka dengan saya akan hanya terima yang syariah sajalah. So daripada 30 dia akan select daripada yang syariah, dan daripada yang syariah tu dia akan select which one yang best suit your profile. Okay, so dia akan berbeza mengikut anda punya risk profile, mengikut anda punya tolerance of risk, risk appetite anda macam mana, bagaimana anda di dalam kategori yang bagaimana. Okay, so berapa percentage setiap saham tu dia akan beli dan sebagainya. Dia akan tailored based on individuals. So setiap klien tu dia akan bentuk portfolio dia, dan juga of course mengikut modal lah. Okay, so modal 30,000 mungkin banyak ni, stok sebanyak ni, setiap pecahannya tu ada percentage yang berbeza. Kalau 50,000 berbeza, kalau 500,000 dia akan berbeza-beza. Okay, so itu dua. Yang pertama tadi opportunity, iaitu small and medium cap stocks. Kedua untuk blue chip. Blue chip is more on stable. Opportunity tadi more on the growth. So company small and medium cap ni dia ada potensi untuk growth yang lebih tinggi. Okay, so sebab dia company baru, dia mungkin daripada segi business operation dia boleh kembangkan lagi. Banyak benda yang dia boleh buat. Dia boleh pergi luar negara, export, tambah dia punya market share dan sebagainya. Itu ciri-ciri secara general on the small and medium caps. Blue chips of course kita tahu is more stable company. Okay, so company yang unlikely go bankrupt esok, because dia adalah company yang telah lama beroperasi, mempunyai kestabilan, business operation dia yang dah lama, okay, dan juga
kadang-kadang blue chip ni memberikan dividen yang secara konsisten, secara tahunan, mungkin secara kuarter, mungkin secara semi annual. Okay, so dia berbeza lah setiap company tu. So itu ciri-ciri blue chip. Okay, dan juga anda boleh sebenarnya melabur di dalam dividend enhance. Dividend enhance bermaksud company-company yang memberikan dividen yang tinggi. Okay, so ini ada juga orang yang preferred dia punya selection of stock, dia mungkin tak nak opportunity, dia tak nak semua billion cap, dia tak nak blue chip, tapi dia nak fokus on dividend, dividend enhance. So kita ada juga mandates untuk that dividend enhance. Dan of course anda sebenarnya juga boleh melabur dalam unit trust menggunakan private mandate ni. Okay, so itu kategori-kategori saham yang anda boleh labur menggunakan akaun satu EPF anda. Okay, dengan minimum modal bermula daripada 30,000 dan ke atas. Okay, so 30,000 dan ke atas tu tiada max lah. Anda nak labur berapa pun tiada masalah. Okay, kalau anda nak labur 100,000 pun boleh, anda nak labur 300,000 pun boleh, anda nak labur 3 juta pun boleh. Sebab dia tak ada cap berapa anda boleh labur. Okay, ataupun mungkin anda memiliki amount investable amount yang tinggi, yang besar, so anda nak pecahkan. Okay, satu mungkin anda nak yang small dengan medium cap yang dalam kategori opportunity tu. Okay, so anda mungkin letak dalam 100,000. Kemudian anda ada baki lagi 100,000, anda nak dia labur dalam blue chip stocks. Okay, so itu pun boleh. Okay, so dia tak ada masalah. Anda nak buka lebih daripada satu account menggunakan akaun EPF anda tadi tu, nak laburkan dalam mandates yang berbeza, tiada masalah. Okay, so just kita akan buat akaun yang berbeza. Sebab setiap satu mandate ni akan ada akaun berbeza lah. Anda boleh akses, anda tengok, kalau nak tukar dia punya mandates lain, anda masuk dalam akaun tersebut. Okay, sebab setiap satu ni fund manager dia berbeza-beza. So that's why kita separatekan juga akaun tu supaya tak bercampur, nanti anda nak tengok pun confused. Tapi dalam anda punya EPF, kalau anda buka dalam anda punya apps, EPF apps tu dia ada apps kan, kalau anda buka dalam tu, kalau ditunjuk performance, itu adalah combination of semua mandates yang anda miliki. Okay, so contohnya kalau anda ada opportunity satu, blue chip satu, kemudian ada unit trust satu, sebenarnya yang ditunjuk nanti dekat EPF dalam apps tu, itu adalah summary untuk ketiga-tiganya. Kalau anda nak tengok pecahannya, anda perlu login dalam portal yang kita dah bagi tu. So setiap satu tu anda login, dia akan keluarkan list of stocks anda. Dalam blue chips dia akan bagi, dan juga dalam untuk unit trust dia akan bagilah anda punya portfolio semasa. Dan every quarter dia akan bagi dalam summarize. Every quarter dia akan bagi on the summary part. So anda boleh login anytime untuk lihat, ataupun anda boleh tunggu untuk dapatkan quarter report sahaja. Quarter statement, bukan quarter report. It's quarter statement yang dia akan emailkan kepada anda. Okay, so ada berbagai cara lah anda nak monitor ataupun anda nak tengok prestasi dari semasa ke semasa. Okay, so dia tiada limitation berapa anda boleh invest, dan tiada limit berapa mandates ataupun account yang anda nak buka. So nak buka semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang syariah, yang hijau, yang ada hijau ni saja yang syariah. Yang tak ada hijau macam ETF, dia tak syariah. So far mandates ni tak syariah lagi, so saya tak boleh offer lah. Saya tak nak offer kepada klien saya, even though bukan non-Muslim. So kalau non-Muslim nak invest dengan saya juga, saya hanya terima untuk syariah sahaja. So selection of stock nanti tu dia akan pilih yang syariah stock saja. Tapi jangan risaulah, sebab stok syariah sekarang dah banyak. Dekat Bursa Malaysia ni dah ada lebih 70%. So almost 70% dah syariah compliance. Okay, so kita ada almost 1,000, tak sampai 1,000 stok di bursa. Okay, so kita boleh katakan dalam 700 lah, approaching 700 company ataupun syarikat yang listed adalah patuh syariah. So banyak sebenarnya pilihan, tak perlu risau. Dan juga dengan syariah juga insya-Allah boleh, kita boleh sebenarnya grow kita punya investment tu. So jangan risau. Kita tak masuk dalam tu lah, gambling, alkohol, tobacco, tu semua kita akan masuk. Right, so syariah hanya yang approved by Syariah Advisory Council, SAC, oleh Sonjari Security. Itu yang dia akan revise every
setahun 2 kali dia akan keluarkan list yang baru. So fund manager akan melabur according to syariah compliance yang dikeluarkan oleh SAC, SC, Syariah Advisory Council, Suruhanjaya Security. Okay, itu kaedah pemilihan saham menggunakan akaun EPF. Alright, so itu satu part. Dan part yang satu lagi yang dah of course boleh melabur menggunakan cash account. Okay, so tadi menggunakan akaun EPF. Yang kedua adalah menggunakan cash lah, makna wang tunai. Wang tunai tu bukanlah maksud anda bagi duit cash yang gedebuk tapi kita guna online transfer ataupun guna check ataupun kaedah TT dan sebagainya. Okay, tapi maksudnya bukan akaun EPF. So kita panggil sebagai cash account. Okay, so cash account kita ada dua options. Yang pertama adalah untuk saham-saham di Malaysia. Dan satu lagi anda boleh labur untuk saham-saham di luar negara ataupun di peringkat global. Okay, so untuk cash account ada tambahan, iaitu dia ada untuk global stocks. Okay, so kita go through dulu untuk Malaysia. Okay, so untuk Malaysia lebih kurang sama macam yang dalam EPF tadi, iaitu mandates ataupun servis yang ditawarkan untuk opportunity. Kemudian ada blue chip, kemudian ada manage UT dalam kategori unit trust. Kemudian ada juga dividend enhance dan satu lagi absolute 8. So ini produk yang baru. Nanti saya ceritakan dengan lebih details. It's very special. It's very macam wow punya produk lah. Okay, yang saya boleh kata. Alright, so dia basically sama. So ada tambahan satu lagi absolute 8. Okay. Manakala untuk global stocks, okay, yang syariah hanya untuk Quant. Okay, so Quant ni ada dua kategori. Satu untuk keluar Asia Pacific dan satu lagi untuk Quant Global. Okay, so ada dua jenis. Yang lain-lain untuk Singapore, Thailand, China, Japan ni semua dia tak syariah lah. Okay, so dia tak syariah. Yang world leader semua tak syariah. Dan juga unit trust global yang ni pun dia tak syariah. So yang so far untuk syariah hanya menggunakan mandates Quant, iaitu dia ada Asia Pacific dan juga untuk global stocks. Okay, so nilai permulaan pelaburan bermula RM50,000 untuk cash account. Okay, untuk opportunity, blue chip, unit trust dan juga dividend enhance adalah RM50,000 dan ke atas. Dan juga sama dia tak ada maksimum berapa anda boleh invest. It's up to you, 1 juta ke 10 juta ke 1 juta ke, dia tak ada limit. Okay, manakala untuk absolute 8 ini minimum permulaan adalah RM200,000, bermula RM200,000 dan ke atas. Okay, so yang ini tinggi berbanding yang lain. Manakala untuk Quant, yang saham peringkat global, sebelum ini nilai permulaan adalah bermula RM100,000, RM100,000 dan ke atas. Tapi ada promotion, kerana kita ada promosi, kita bagi juga peluang untuk orang melabur di saham di peringkat global dengan nilai permulaan pelaburan RM50,000 dan ke atas. Okay, so sama juga dia tiada cap, dia tak ada maximum amount berapa yang anda boleh invest. It's up to you. Okay, seberapa banyak anda nak invest tiada masalah. Okay, tapi make sure amount yang anda invest itu bukan emergency saving. Okay, so please make sure yang tu kalau gunakan cash account, anda dah ada reserve emergency 3 bulan ataupun 6 bulan. Yang itu jangan sentuh. Itu untuk emergency je, bukan untuk labur. So the rest ada remaining, anda ada 1 juta, 50 juta, yang itu kita boleh laburkan. Okay, as long as yang part emergency saving is clear. Okay. Alright, so ini beberapa okay, kita tengok sampel beberapa jenis syarikat dalam kategori opportunity yang saya sebut tadi. Dalam kategori small and medium caps. So contoh-contoh dia macam Datasonics, Hexstar, Perak Transit, Jax Resources, Vitrox, Cypark, Awan Tech dan sebagainya. Ini contoh saja. Ini bukannya semestinya dalam portfolio ataupun dalam saham anda, tetapi ini nak bagi contoh gambaran syarikat-syarikat yang dalam kategori small and medium caps. Okay, so ini adalah prestasi semasa untuk salah seorang klien kita di Phillip Capital yang telah melabur agak lama. Sebenarnya dia dah labur since tahun 2008. Dia dah
dia dah labur sini 2024. Anda boleh nampak kat sini, tak apa saya terpotong kat sini. Okay, so tapi dia dah sebenarnya ni bulan 7 tahun 2008. Data ini saya extract pada bulan 2 data ni dia extract pada bulan 2 tahun ini 2021. So prestasi semasa dia anda boleh nampak kat sini, the invested capital maksudnya modal yang dia laburkan. So modal awal pada tahun 2008 tu dia laburkan RM42,500. Okay, so pada tarikh ni 25 bulan 2 yang di extract ni, valuation date ni, portfolio semasa dia sudah bernilai 234,994.88 sen. Okay, so daripada 42,000 meningkat kepada 238,000 dalam masa lebih kurang 12 tahun. So 12 tahun dia bukannya 2 hari ke 3 hari. This is investing, memang memerlukan masa yang lama lah. So this one dia gunakan account EPF dia. Nampak kat sini fund source dia menggunakan EPF. Okay, so this is salah satu contoh clients yang pernah melabur dengan kita sejak tahun 2008. So that's why saya kata sebenarnya produk ni dah ada lama dah di Malaysia. Cuma mungkin exposure bukan bukan semua orang mungkin pernah dengar ataupun dapat akses lah. Okay, sebab currently kita dah go to the market dengan secara mass, dan kini anda juga boleh berpeluang untuk mendapatkan servis ini sama ada menggunakan EPF ataupun cash account anda. So this is just for example, contoh pegangan yang dia masih pegang, Dialog, OCK, Top Glove. Okay, saya tak boleh tunjuk semua, saya tak bagi sebab this is kita tunjuk apa yang kita boleh tunjuk lah. Okay, ini ialah unrealized profit and loss dalam bentuk percentage. So ada yang 87%, ada yang negatif 11%, ada yang 425% peningkatan, ada yang 68%, ada yang negatif 5%, negatif 21%, ada yang 200%, ni 200%. So itu yang saya kata dalam sistem anda akan nampak kalau loss dia akan tunjuk loss, kalau profit dia akan tunjuk profit. Alright, so ini kita nak tunjukkan bahawa kalau nak kalau nak kata orang kata betul ke ada ke orang profit from this service, ada ke yang dah untung, so kita tunjukkan sebagai bukti nak meyakinkan bahawa dah ada dah orang labur, dah lama pun dia labur dan dia juga telah membuat keuntungan. Okay, tetapi so saya perlu clarify kat sini, this is not a guaranteed. Ini bukan jaminan bahawa semua orang akan dapat keuntungan yang sama. Okay, so saya perlu clarify kat situ. Pelaburan ini tidak memberi sebarang jaminan. Dia ada risiko. Anda boleh untung, anda juga mungkin boleh rugi. Okay, so kalau even dalam untung, this is masih unrealized sebab dia masih pegang all the stocks. Okay, so mungkin ada saham yang fund manager dah jual, so that is baru realized. Tapi kalau nampak guys ni, overall ini bukan realized lagi lah sebab dia dah masih dalam dia masih hold dalam market. Okay, so kalau dah jual semua tu account, dan baru kita panggil sebagai realized lah. Okay, realized profit ataupun loss. Sama juga kalau loss, dia masih unrealized sekiranya belum jual semua saham tu. Okay, so potensi of course dia ada. Okay, tapi kita bukan kata jaminan semua orang akan dapat 400%. Kalau masuk 20 tahun semua orang, bukan. Dia bukan macam tu. Okay, dia ada risiko, ada juga dia ada potensi, dan juga kita ada track record untuk tunjukkan kepada anda bahawa ada orang yang dah melabur, okay, dan juga ada orang yang dah profit. Alright. Mungkin juga ada yang tersebar di internet, mungkin di WhatsApp ke di Telegram ataupun di Facebook. Ada satu screenshot orang ambil, satu tu lah yang saya nampak. Dia tunjuk private mandates, Phillip Capital rugi negatif 70% kalau tak salah saya, negatif 70%. Dengan bagi saya itu tidak tepat untuk mengatakan berkenaan dengan private mandates Phillip Capital rugi. Okay, sebab kalau anda lihat balik screenshot tersebut, di bahagian bawah sekali dia tulis jenis account ialah non-discretion. Okay, saya juga menerima aduan daripada klien saya bahawa ada orang yang misinterpret that screenshot itu dengan memburuk-burukkan Phillip Capital lah. Okay, so saya tak pasti apa tujuan dia. Mungkin dia nak jual produk dia ataupun dia ada tawaran servis dia dengan menjatuhkan orang lain lah.
Okay. Tapi sebenarnya maksud non-discretion, okay, adalah sebenarnya klien mengurus sendiri saham dia. Okay, dengan baik. So dulu akaun EPF, akaun satu EPF, investor boleh keluarkan daripada EPF tu, melabur dalam saham dan uruskan saham tersebut sendiri. Okay, so itu yang kita panggil sebagai non-discretion, non-discretionary account, meaning client ataupun investor tu manage sendiri saham-saham dia. Okay, so yang rugi negatif 70 itu adalah investor urus sendiri saham, which is I think memang benda tu is common dalam dalam society. Ramai yang sebenarnya rugi dalam perbuatan saham ni. Tak boleh nafikan. Sebab dalam saham, someone's profit is someone loss. It's a zero sum game. Kena faham yang itu. Seorang yang untung adalah daripada kerugian seseorang. Okay. So kalau tiada kemahiran, tiada kepakaran, tiada masa nak urus, itulah risiko. Dan dia sangat besar risikonya dalam saham ni kalau anda tak ada ilmu dan anda tak monitor very carefully. So dia boleh rugi sampai, yang itu memang betul. Negatif 70% dia rugi, I think beratus-ratus ribu. Dia rugi dia menggunakan duit EPF dia. But that account, jenis pelaburan tersebut telah diberhentikan oleh EPF. Dan EPF tak allow lagi investor untuk keluarkan akaun satu dia untuk labur saham yang diuruskan sendiri. So itu memang EPF dah cut, dah tak boleh buat. Kalau yang ada pun yang remaining lah, yang dah pernah keluarkan sebelum ni. Tapi yang baru semua tak boleh. Apa yang EPF masih allow adalah anda keluarkan daripada EPF akaun satu, labur dalam saham, tetapi harus ataupun wajib, ini sebenarnya wajib lah, wajib menggunakan Hikmat Fund Manager, a licensed fund manager, which is apa yang Phillip Capital tawarkan di bawah private mandate yang sekarang hanyalah discretionary account. Maksudnya up to the fund manager discretion untuk jual, beli dan manage saham-saham anda. Okay, so itu perlu saya clarify. Untuk perbetulkan balik, mungkin ada orang yang misunderstanding ataupun ada mungkin rumours yang dibawa daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan ataupun memburuk-burukkan company ataupun syarikat orang lain. So bagi saya itu tidak bertanggungjawab kalau bagi sesuatu yang tidak jelas. Okay, so izinkan saya jelaskan. So anda dah tahu sekarang, dulu memang EPF allow anda manage sendiri, tapi sekarang anda nak keluar melabur saham boleh. Okay. Tetapi dengan syarat anda lantik license fund manager. Itulah apa dia private mandate yang ditawarkan oleh Phillip Capital sekarang. Alright. Saya minum sikit sebentar. Okay, kita teruskan. Kepada mandate yang kedua. Okay, ini mandate yang saya sebut tadi, iaitu Blue Chip. So Blue Chip of course kita tahu is a company yang excellent reputation, telah lama berada di dalam bursa, well established, and have operated for years, dependable earnings, so profitability diorang kalau kita tengok every year, macam Tenaga Nasional so far tak pernah rugi lagi. Okay, dan juga most of it ada yang memberikan dividends. So contoh-contoh company macam tu lah, Tenaga Nasional, Bursa Malaysia, Dialog, Talega, Top Gear, Gamuda, Time dan sebagainya. Okay, so inilah contoh-contoh saham-saham yang di dalam Blue Chip. Dan ini merupakan track record clients yang melabur untuk tempoh 5 tahun. Dia melabur since bulan 6 tahun 2015 dan data ni kita extract pada bulan 1 tahun 2021. So permulaan pelaburan dia, dia punya modal permulaan dah 26,900. Dan pada data ni dia extract portfolio dia telah menjadi 45,401. So daripada 26,000 menjadi 45,000, lebih kurang dalam 60% dalam masa 5 tahun. Okay, so ini juga akaun yang menggunakan EPF. So ada anda boleh guna sama ada EPF ataupun cash account. Okay, so EPF, untuk akaun EPF akaun 1, minimum permulaan bermula 30,000 dan ke atas. Alright. Okay, untuk PMAT, kita panggil PMAT ataupun Managed UT, ini adalah pelaburan dalam unit trust. So tadi kita dah tengok untuk pelaburan dalam saham, so sekarang kita akan lihat kepada pelaburan dalam unit trust. Okay, so special sikit dekat Philips ni. Normally kalau anda labur dalam unit trust, mana-mana unit trust,
anda akan labur dalam satu company. So mungkin anda buka dengan kenanga, so anda boleh pilih fund ataupun dia punya dana-dana dalam kenanga sahaja, contoh. Okay, ataupun anda buka dengan principal. Okay, so pemilihan dana anda hanya dalam apa yang di-offer ataupun ditawarkan oleh principal sahaja. Right. Tapi special di Philips adalah anda buka account unit trust dengan Philips, anda sebenarnya boleh akses kepada semua syarikat-syarikat yang ada di sini. Okay, so pemilihan dana ataupun fund anda tidak terikat kepada mana-mana syarikat. Okay, so anda boleh pick dan choose, ataupun fund manager nanti boleh pick and choose mana-mana yang the best. Mana-mana yang the best daripada setiap syarikat ni lah. So sebab ada syarikat ni, setiap syarikat UTMC kita panggil ni, Unit Trust Management Company ni, dia ada killer fund dia. Killer fund maknanya fund yang paling perform lah, fund yang paling power. Ada padu, memang padu betul fund-fund dia. So kita ambil yang the best. Fund manager boleh select only the best. Okay, so ada fund mungkin yang biasa, okay, ada fund dia yang meletup-letup. So kita ambil yang meletup-letup tu. Okay, dan kita masuk dalam account kita. So kita ambil principal ada sikit, kita ambil kenanga ada sikit, kita ambil dekat mana lagi, Manulife sikit, kita ambil PNB Mara sikit, kita boleh ambil kat mana, Bank Islam, kita Eastspring pun kita boleh ambil sikit, RHB, Aberdeen, Affin Huang, sebut je kan. So semua yang the best tu, cream of the cream, kita select, kita ambil untuk account kita. Boleh so untuk Philips Mutual pun boleh, untuk yang private mandates pun boleh. Dua-dua memang kita ada akses kepada lebih daripada 26 syarikat UTMC dengan lebih 400 fund yang boleh kita pilih from time to time. Okay, so ini contoh pelaburan yang menggunakan managed duty, yang mana fund manager yang akan uruskan dia punya unit trust ni. Okay, so nilai permulaan pelaburan dia 326,000, dan pada tarikh yang dia extract ni, keuntungan dia ataupun portfolio value dia adalah 377,000. So ni waktu, of course, masuk waktu time market correction. So memang sedap lah. Okay, masa timing cantik, memang lagi best lah. So ni fund source dia menggunakan cash. Alright, so anda nampak dekat sini daripada dia punya sections of fund tersebut atau dana tersebut, ada Aberdeen, ada Affin Huang, ada Amanah Raya, ada Dana Makmur, ada Eastspring Investment, ada Maybank Malaysia, ada Principal, ada RHB. Okay, so dia select only yang the best dan juga yang suit the client punya profile. Okay, so mungkin ada fund tu yang power, tapi kenapa tak terpilih? Sebab profile mungkin client tu is more on moderate. Okay, so dia tak boleh ambil semua equity fund. Okay, so cara fund manager akan urus, dia akan select equity fund global, equity fund Malaysia, ada balance fund, ada mixed fund, ada sukuk sikit, dan juga ada cash. Okay, so normally dia akan keep some cash. Kat sini kena nampak cash balance masih ada 81,000 lagi. Okay, dia tak digunakan. Kenapa dia simpan cash? Of course, kalau ada opportunity, so fund manager tu boleh invest lagi. Tak adalah orang kata asyik-asyik habis bullet kan, habis peluru kan. Itu sebab tak manage properly lah. So dalam investment ni dia tak akan 100% invested, dia akan keep some cash in order kalau any opportunity arise ataupun market ada discounted, the fund manager can still buy ke, ataupun dia nak average down ke, dia nak buat apa tanpa meminta modal tambahan daripada investor. Dia tak ada minta tolong top up tengah jatuh kan. Dia tak buat macam tu. Whatever amount yang dia bagi, dia akan manage accordingly. Kalau anda nak top up, it's up to you. Kalau ada modal tambahan, anda ada lebihan, anda tak guna, tak tahu nak buat apa, anda invest. Okay, tapi dia bukan wajib. Dia bukan wajib. Kalau anda ada lebih, dia tak ada paksa suruh top up sikit-sikit top up. Ini apa saya pernah dengar daripada ramai orang di luar sana yang minta yang jenis-jenis yang tidak berlesen ni, okay, minta top up, jatuh tu minta top up, berapa kali top up dah beratus ribu habis. Untung apa pun tak nampak lagi. Okay, so that's why dalam part 1 dan part 2 saya ceritakan penting untuk anda labur dekat tempat yang berlesen. Okay, so kalau dia kata dia fund manager, dia minta dia punya license, anda check dekat SC punya website tu.
Tengok masih valid tak, apa jenis lesen yang dia ada, dan juga dia attach dengan company mana. So itu juga anda boleh buat sebagai anda punya background check. Alright. So yang pelaburan ini untuk unit trust, dia bukan satu fund, dia bukan satu company. Dia ambil yang the best, dia pilih yang the best dan yang suit kepada anda. Okay. So itu kelebihan dia. Dan juga since kita dah lantik fund manager, okay, so dia nak switch fund kepada fund mana, bila dia nak switch berapa amount, quantity units yang dia nak switch sebagainya tu is up to the fund manager. So kita serahkan kat dia. So dia takkan kekal macam ni selamanya. Waktu timing mungkin berbeza, anda akan nampak fund anda berbeza. Okay, so dia akan buat switching, dia akan monitor, dia akan buat take profit, dia akan mungkin buat average down dan sebagainya. Okay, so it's up to the fund manager how they gonna manage your investment. So jangan risau, anda tak perlu risau sebab satu account anda ada semua company, ada access kepada company-company yang power ni. Alright. Okay, so seterusnya ialah Absolute 8. Okay, saya sebut tadi yang terbaru yang ditawarkan di Phillip Capital, namanya ialah managed account, private managed account Absolute 8. Kenapa namanya Absolute 8? Kerana yang pertama adalah objektif pelaburan ini lah untuk mencari tempat yang memberikan pulangan 8% setahun. Okay, so dia akan dia ialah mandate yang anda bagi kepada fund manager ni. Okay, so fund manager tu akan cari macam mana dia nak cari 8% setahun kepada anda. Okay, so ini mungkin sesuai untuk orang yang dah retire lah. Sebab dia bukanlah nak growth sangat pun, bukan nak 400% ke 500% tu. Dia nak gunakan untuk expenses yearly dia ataupun monthly dia. Tapi di semua dibagi dalam yearly, so anda kena prorate sendirilah untuk anda punya monthly expenses tu. Okay, so 8% but it's not a guaranteed. Sama juga, dia bukan guarantee, cuma dia punya fokus adalah untuk mencari tempat yang boleh bagi pulangan 8% setahun. Okay, so 8% setahun. So anda bergantung kepada modal lah. Kalau 1 juta dan 8% jadi 80,000. Kalau 2 juta jadi 160,000. That is a target yang anda boleh buat calculation. Okay, berapa amount anda nak kena invest untuk dapatkan anda punya monthly expenses. Okay, so kira backward, and then baru kita cari tempat menabur yang mana yang sesuai untuk setiap daripada anda. Okay, this is very special. Kenapa saya kata begitu? Kerana in term of dia punya cara melabur dia, dia special sikit. Dia bukan hanya melabur dalam saham, dia juga bukan hanya melabur dalam unit trust. Okay, tapi dia sebenarnya ialah melabur dalam saham, dalam unit trust, dalam fixed income dan juga dan yang lain-lain. Okay, so it's very special. Ia ialah combination saham, unit trust, fixed income, money market. So dia combine semua tu. Okay, untuk dapatkan tempat yang boleh bagi 8% setahun. Okay, so mungkin daripada anda yang macam confused sikit, nak masuk saham ke nak masuk unit trust. Okay, so masuk dalam PMA Absolute 8 kerana dia combine dah siap-siap. Selection berapa dia nak manage tu nanti is up to fund manager jugalah, macam mana dia nak manage, as long as dia boleh dah bagi 8% setahun. Okay, dan dia punya saham tu yang bestnya, dia bukan hanya tertakluk kepada saham-saham yang didagangkan di kita punya main market ataupun east market saja. Dia ada juga dalam IPO. Okay, so dia boleh masuk juga dalam IPO, dia boleh masuk dalam private placement. Okay, so dia boleh masuk dalam any corporate exercise yang normal ataupun retail investor tak dapat. Okay, so ini dia punya advantages lah. Sebab private placement ni, company normally tak issue kepada semua orang. Dia hanya select kepada few investor. Okay, so dalam yang PMA Private Mandates Absolute 8 ni juga, dia boleh masuk dalam IPO, dia boleh masuk dalam private placement, dia boleh masuk dapatkan bright entitlements ke whatever corporate exercise yang ada, dia boleh masuk dalam tu. Okay, so that is the beauty of Absolute 8 ni ataupun mandate ini. Dia sangat special. Dan juga most of the time, dia bukan invest sepanjang masa. Dia once dah masuk, dia dapat untung yang dia nak dan dia keluar.
Okay, macam investment yang lain kita tahu dia tengok kepada fundamentals kan. Dia tengok pada fundamentals company tersebut dan dia akan keep maintain. So that's why dia portfolio tadi yang kita nampak dah 600% untung, ada 400% untung, 200% untung masih dia maintain. Sebab that is based on dia punya fundamental. But this one dia masuk dia enter, dia take profit dia dapat profit dan dia keluar. Okay, so dia buat lagi, dia repeat lagi proses tu sampailah dia dapat 8% return tu. Okay, kemudian dia akan slow down sikit. Dia akan still akan invested juga tapi bukan heavily seperti dia sebelum yang dia dapat 8% tu. Okay, so sebab OJT dia 8%. So yang remaining tu nanti dia more konservatif lah. Dia masih invest tapi more on the conservative side. Kalau sebelum dapat 8% tu dia macam agresif, masuk keluar. Dia akan ada cara untuk dapatkan 8% tu. Okay, so ini dia punya asset allocation dia, which is dia boleh up to 100% dalam equities. Okay, dia punya jenis stock yang saya mention bukan sekadar ordinary stocks. Dia ada preference share ke loan stocks ke apa-apa yang berkaitan dekat dalam bursa yang boleh, yang syariah dia boleh ambil, dia boleh gunakan. Okay, up to 20% in fixed income, this one untuk fixed income, dan juga up to 20% dalam collective investment scheme. Ini untuk unit trust, unit trust jenis equity, up to 20%. So dia ada equity, dia boleh masuk fixed income, dia boleh masuk dalam unit trust, dan juga uninvested amount dia akan keep dalam money market. Okay, so ni punya asset allocation very cantik, very special, because jarang kita jumpa produk yang macam ni. Kalau anda masuk unit trust, normally anda akan masuk unit trust saja. Dia akan labur unit trust lah. So mungkin equity fund ada, mungkin ada sukuk ada, mungkin ada balance fund, mungkin ada money market. Kalau anda masuk private mandate investor, semua saham saja. Dan yang ini dia akan combine saham, unit trust, fixed income, money market, semua. Dan dia akan balance accordingly from time to time lah. Okay, tapi dalam mandate ni dia boleh go up to 20% untuk fixed income dan juga 20% untuk unit trust. Alright, itu berkenaan dengan Absolute 8. Dan sekarang kita masuk kepada mandate yang terakhir. Mandate terakhir ni dikenali sebagai Quant Global. Okay, so Quant Global adalah pelaburan dalam saham-saham di peringkat dunia. Okay, dia pecahkan kepada dua, iaitu Asia Pacific, dan yang kedua untuk the rest of the world lah. The global maknanya semua termasuk Asia Pacific. Okay, itu untuk dalam Asia Pacific dia akan fokus kepada saham-saham di Asia Pacific, contohnya di Australia, contohnya di Hong Kong, contohnya di Indonesia, di Singapore, Thailand. Dia akan campur-campur lah. From time to time dia akan berubah. Ada yang Malaysia, ada lebih kat Hong Kong, ada lebih dekat Singapore. So dia akan berubah mengikut masa dan juga ikut market conditions. Alright. So ini contoh klien dah invest. Okay, so klien ni invest pada bulan 9 2019. Okay, dia mula invest bulan 9 tahun 2019. Data ni dia extract pada bulan 8 tahun ini, tahun 2021. So nilai permulaan pelaburan yang dilabur oleh klien ni adalah 507,000. 507,000 dalam Sing dollar. So anda kena, kalau nak ringgit tu kena darab lah. Sebab dalam account ni bila anda suntik modal, kita akan tukar terus dalam Sing dollar dan Singapore dollar. Sebab yang ini akan diuruskan oleh HQ kita di Philip di Singapore. So dari Singapore tu dia akan execute untuk beli ke negara-negara tempat lain lah. So anda tak perlu susah-susah tukar mata wang setiap negara tu. Philip akan uruskan semua. Dalam mandate ni dia akan uruskan semua siap-siap. Okay, sebab nanti dia akan tukar ke, kalau nak ke Australia, contoh dekat sini, ke Australia dia kena tukar AUD. Ni untuk Hong Kong kena HKD. Kalau Indonesia IDR, rupiah. Malaysia tukar Malaysia. Kalau Singapore Sing dollar. Kemudian Thailand Thai baht. Okay, so dia akan tukarkan untuk anda. Anda tak perlu tukar macam pening-pening nak ni kan. Kejap tukar currency ni, kejap tukar currency ni. No risk. Jadi anda bagi dalam ringgit, kita akan tukar siap-siap dalam Sing dollar. Okay. Current portfolio value adalah 600,000. Okay, so peningkatan lebih kurang 18% dalam masa 2 tahun. Ini untuk Asia Pacific mandate. 500,000 menjadi 600,000. This one in Sing dollar. Okay, so seterusnya kita lihat mandate yang satu lagi, iaitu Quant di peringkat global. Yang ini Quant global dicampur lagi lah. Bukan setakat Asia Pacific, tapi campur juga negara-negara lain. So Asia Pacific ada Australia,
Yang ada Thailand, ada kadang ada Malaysia sikit. So yang ini, portfolio yang ni dia ada sekarang ni ada Australia, Germany, Thailand, UK dan juga US. So ada di US, ada UK government, Australia, dan Thailand ada sikit lah. Ada satu. Okay. So this mandate, kita tengok klien ni dia mula labur pada bulan 2. Bulan 2 tahun 2020. Data ni kita extract pada Ogos tahun 2021. Okay, so lebih kurang setahun setengah tempoh pelaburan dia. Modal awalnya 33,000. Current portfolio value dia adalah 47,000. Sama juga dalam Sing Dollar. So lebih kurang 41.33%. Okay. So sama juga yang ini bukan guaranteed return, tapi kita nak tunjukkan bahawa performance klien ada yang untung. Orang kata boleh untung ke, kan, boleh percaya ke apa ke, kan. Tapi this is not a guaranteed, tapi so far track record kita ada. Itu nak mention. So perlu clarify. Bukanlah anda confirm dapat setahun dapat 40%. Okay, sebab because it's subject to dia punya market condition, subject kepada ialah political tempat negara tu melabur, currency exchange dan sebagainya. Dia banyak faktor. So masa masuk, main peranan, modal masuk, main peranan, berapa modal masuk, main peranan, anda punya risk profile juga main peranan untuk memberikan berapa pulangan yang dimiliki. Okey, so kita bercakap tadi asyik pasal untung saja. Okey, so mari kita cerita sedikit berkenaan dengan risiko, risiko-risiko yang ada di dalam pelaburan. So of course kita tahu yang paling rendah dari segi return dan juga dia punya risk adalah money market ataupun government treasuries, meaning macam government bond, government guaranteed bond dan sebagainya. Of course yang ini kita tahu is very low risk. So atas sikit daripada dia ialah investment grade corporate bonds, and this one is a corporate bond ataupun corporate sukuk, dia tinggi sikit, which is dia bukan backed by government. Kemudian yang lebih tinggi in term of the risk and also return adalah blue chip stocks. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah market mid cap stocks, dan yang paling high risk dekat sini adalah small cap stock. Okay, dan tambah satu lagi risk in return paling tinggi dekat sini adalah untuk global stocks. Okay, so global stock ada tambah lagi dia punya risk, iaitu of course in term of currency risk, political risk, geographical risk dan sebagainya. On top of risk-risk yang biasa yang kita tengok dalam unit trust. So dia of course dia tinggi sikit lagi, dan juga potensi keuntungan juga lebih tinggi. So kita bila bercakap berkenaan dengan profit, harus juga tahu ataupun sedar berkenaan dengan risiko yang kita tanggung, dan juga normally so kadar risiko itu berpadanan lah dengan potensi keuntungan yang boleh diberikan. Sama juga dia bukan guaranteed return, tapi potensi pulangan dan juga dia punya risiko pelaburan. Okay, so itu sedikit berkenaan dengan mandate dan juga potensi dan juga risiko yang anda perlu tahu. Kemudian berkenaan dengan charges yang ada. Okay, so very general saya brief kat sini. Kalau anda nak labur nanti saya akan jelaskan dengan lebih details. Yang pertama adalah service fee 3% waktu capital injected. Waktu modal anda nak suntik awal-awal, dia kenakan 3%. 3%. So anda tak perlu dia akan tolak siap-siap daripada berapa amount. Contohnya anda nak labur 100,000, so dia akan minus siap-siap 3% tu untuk dia punya service fee. Okay, so manakala untuk annual management fee untuk pelaburan less than 500,000 adalah 1.5% saja. Okay, so this is what company ataupun fund manager yang boleh ambil management fee. Okay, 1.5% untuk pelaburan kurang daripada 500,000. Kemudian 500,000 kepada 2 juta, 1.25% dia punya management fee. Manakala untuk pelaburan lebih daripada 2 juta adalah 0.75%. So the higher you punya investment, dia akan lebih rendah dia punya management fee. Kemudian lock-in period, kita ada lock-in period 12 bulan. Okay, sekiranya anda nak withdraw less than 12 month, kurang daripada 12 bulan, masih boleh, cuma dikenakan penalty 2.5%. Okay, so that's why saya kata duit yang anda nak labur ni make sure betul-betul untuk labur lah, bukannya untuk kegunaan emergency. Sebab kalau tak nanti sayang kena penalty 2.5%. Tapi lepas 12 month, lepas 12 bulan anda nak withdraw, dia tak ada penalty dah. Okay, so dia subject to 12 month kita panggil login lah. Okay, so kalau nak withdraw still boleh, cuma dia kenakan penalty. But after 12 month anda tak ada penalty dah. Anda nak withdraw at any time, tiada masalah. Okay,
Kemudian ada custodian charges, okay, untuk every transaction fee. Maknanya kalau untuk beli dan juga jual saham-saham tu, dia macam brokerage fee lah, yang kita kenakan apa pada kalau kita buka M Plus ke Maybank, kan ada brokerage fee. Dia yang ni brokerage fee adalah 0.12%. Cuma dia tak ada nilai apa ni minimum. Kalau macam saya guna Maybank Investment, minimum management fee adalah RM12. So kalau saya punya brokerage fee adalah RM5, saya kena transaction tu still kena RM12 kan. Tapi yang this one tak ada. Kalau transaction fee tu adalah RM1, maka RM1 yang dia charge. Dia tak ada minimum. Kalau yang biasa kita punya yang retail punya, kita beli brokerage fee RM10, still kena dia punya apa ni minimum tu kan. Kalau RM12, ada yang RM20, depends pada broker lah. Dia kenakan juga amount yang minimum tu. Tapi this one tak ada. Kalau brokerage RM10, RM10. Kalau RM5, RM5 lah. Okay. Dan juga 0.03, this is one very minimum untuk custodian. Kita bayar kepada custodian. Custodian ni lah orang yang akan jaga account, jaga duit tersebut. Okay, macam third party kepada fund manager. Okay, fund manager hanya boleh instruct kepada custodian untuk jual dan beli. So yang execute jual dan beli tu ialah custodian. So fund manager hanya bagi instruction. So untuk safeguard investor, dia macam dalam unit trust kita panggil sebagai trustee lah. Okay, dia ada trustee tu yang akan jaga apa ni duit tu, duit klien sebenarnya, duit investor. So yang fund manager tu kalau apa-apa dia kena melalui custodian ataupun trustee. Dalam unit trust kita panggil trustee tu untuk buat sebarang transaksi jual dan beli. So dia akan monitor dan check lah betul tak dia jual, dia beli, kemudian ikut tak mandate yang klien bagi tu. Kalau mandate saham global kan, dia kena beli kat saham global lah. Kalau dia melabur dalam blue chip, so dia kena invest dalam blue chip saja. So itu tugas-tugas custodian untuk safeguard investor. Okay. Kemudian performance fee. Okay, so this performance kira macam bonus kepada fund manager sekiranya dia perform. Okay, so sekiranya dia perform dan fund manager tu dapat sharing sikit daripada profit tu. Dia bukan ambil semua, dia dapat. Ni untuk menggalakkan fund manager untuk lebih perform. So kalau dia perform, then dia boleh dapat apa ni macam bonus lah untuk dia. So klien untung, fund manager juga dapat lah bonus dia. So it's a win-win situation. Dia bukan klien rugi. Sebab klien untung dulu, dan baru dia boleh take dia punya performance fee. Okay, so dia punya details nanti saya boleh ceritakan jika anda berminat. Boleh kita berjumpa ataupun kita jumpa secara maya. Saya jelaskan dengan lebih details berkenaan dengan this performance fee. Alright. Kemudian of course satu lagi SST lah. Apa-apa yang terlibat dengan SST juga perlu apa dibayar lah, ataupun dijelaskan kepada government, kepada kerajaan Malaysia. Alright, so I think that's all from me bagi sesi penerangan berkenaan dengan private mandates. Any question regarding to private mandate ni, sekiranya anda nak dapatkan maklumat lanjut ataupun anda ingin melabur bersama dengan saya, okay, so anda boleh hubungi saya. Nanti saya akan berikan link untuk anda berhubung dengan saya secara terus. Okay, so sama ada kita boleh berkomunikasi melalui maya ataupun kita boleh jumpa face to face, InsyaAllah, untuk dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Okay, so thank you so much kepada anda yang join daripada part 1, part 2 dan juga part 3. Okay, dan juga jutaan terima kasih kepada anda yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan, kepada saudara mara, keluarga anda yang mungkin tercari-cari. Okay, yang tercari tempat nak melabur kat mana nak melabur saham tapi tak tahu, tak pandai, tak ada masa. Ada tak tempat melabur ni? Jangan sembarangan bagikan duit kat orang. Okay, even kalau untuk melabur dengan saya ni bukan bagi duit kat saya. So kita kena bagi dekat custodian untuk jaga duit tu. Dia tak boleh transfer sesuka hati dekat akaun saya. Okay, nanti ada masalah nanti. So kita melabur dekat tempat yang betul, melabur tempat yang syariah, dan juga pelaburan yang sah di sisi undang-undang. So hopefully anda gain something new, ataupun mungkin anda yang dah pernah dengar dapat refresh kembali dan mendapatkan info-info yang menarik berkenaan dengan pelaburan yang mudah dan juga yang goyang kaki ni, insyaAllah. Okay, so mudah-mudahan anda sekeluarga dalam perlindungan Allah SWT dan diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dan mudah-mudahan kita dapat berurusan sebagai bersama perniagaan, insya-Allah, di dalam pelaburan saham ni,
Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Please subscribe kepada channel saya, okay, dan juga boleh komen dan juga like sebarang perkara yang anda suka ataupun anda tak suka, ataupun ada idea yang boleh saya kongsikan kepada anda. InsyaAllah sama-sama kita upgrade knowledge kita, pengetahuan kita, dan mudah-mudahan income kita, pendapatan kita juga akan meningkat, insyaAllah. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.